Ni kena rekod, kena tengok rekod kehadiran betul ni. Salah tafsiran. Tak mengapa ya, Mat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Sri Yang di-Pertua kerana memberi saya sedikit ruang terlibat dalam membahaskan pindaan kecil kepada Akta Dadah Berbahaya 1952. Saya nak lebih memfokuskan kepada fasal 2, iaitu pindaan yang penting, kecil tetapi penting, kepada Seksyen 31A dengan memasukkan subseksyen baru 1AA berkaitan dengan penganalisaan sampel biologi oleh pegawai sains yang diambil bekerja oleh kerajaan. Ayat yang digunakan pakai untuk subsection ini ialah any biological sample collected for the purposes of any examination under this section may be analysed by a science officer employed by the government. Ada beberapa persoalan atau isu yang harus dipertimbangkan juga oleh pihak kementerian dalam kita melaksanakan pindaan kecil ini, kerana secara umum kita tahu hanya ada beberapa seksyen yang terkenal di bawah Akta Dadah Berbahaya. Yang paling terkenal Seksyen 39B kerana hukumnya gantung sampai mati. Yang kurang terkenal 39A, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 berkaitan dengan penggunaan. Ada banyak lagi. Harap-harapnya tidak ada kita yang terlibat dengan 39B. Yang di-Pertua. Isu pertama yang ingin saya kaitkan ialah tentang dibangkitkan tadi ialah tentang tahap kelayakan individu dan perjawatan pegawai sains yang dimasukkan di dalam subsection baru ini. Apa yang penting ialah perlu penafsiran yang jelas bagi mengelakkan sebarang penemuan atau dengan izin findings oleh pegawai sains ini dari dicabar semula di mahkamah. Saya meneliti keseluruhan Akta 234 ini dan juga 3 akta yang berkaitan. Ada lagi 3 akta yang berkaitan, iaitu Akta Dadah Berbahaya dalam kurungan Pelucutan Hakkan Harta 1988, iaitu Akta 340, Akta Dadah Berbahaya dalam kurungan Langkah-Langkah Pencegahan Khas 1985, iaitu Akta 316 dan kaedah-kaedahnya, serta akhirnya Akta Penagih Dadah dalam kurungan Rawatan dan Pemulihan 1983, Akta 283. Di bawah Akta Dadah Berbahaya, Akta 234 ini, ada 3 seksyen yang berkaitan dengan tafsiran, iaitu Seksyen 2, Seksyen 18 dan Seksyen 26. Saya meneliti ketiga-tiga seksyen ini dan tidak ada tafsiran sama sekali tentang individu yang dikatakan sebagai pegawai sains. Keperluan kita menafsirkan individu ini ialah untuk memastikan ianya atau sebarang penemuan atau penganalisaan yang dilakukan oleh pegawai sains ini dari dicabar lagi di mahkamah. Ya, kes disebut tadi Yusri, kes rayuan di mahkamah ya, kes Yusri Yahya lawan pendakwa raya, itu membuktikan bagaimana sedikit kekhilafan. Dah lalu boleh Muhammad? Ya, sila. Terima kasih Ketua. Saya nak, sebab saya tak berapa faham dengan undang-undang ni. Kita nak lantik ahli sains ke apa? Saya nak tanya kepada Yang Berhormat, apakah kalau dia ditangkap bawa 1 kg, lepas tu yang sampel yang dianalisa ni mungkin 1 gram, kalau masuk ke mahkamah, yang mana yang kita nak pakai? Yang 1 kg yang ditangkap atau yang 1 gram yang dianalisa? Apa selalunya yang berlaku? Tolong Yang Berhormat sebagai pengamal undang-undang. Maksudnya dia kena tangkap 1 kg, bawa masuk mahkamah. Tapi sampel yang dianalisa mungkin 1 gram ya. Dia tak mungkin jadi selalunya sebagai pengamal undang-undang lah, apa akan berlaku? Adakah mahkamah boleh terima 1 gram tu ataupun nak pakai yang 1 kg? Mesti analisa 1 kg sekali. Baru kita nak cakap benda-benda lain tu senang. Terima kasih, Ahmad. Terima kasih kerana mengganggu rentak saya yang terakhir pada malam ini. Tapi sebenarnya ada saya nak sebut tadi, tapi di peringkat akhir sebenarnya, iaitu proses pengambilan sampel biologi. Tak kira lah dadah ke, urin ke, apa-apa saja berkaitan dengan dadah berbahaya ya. Selalunya dia berbeza ya.
antara dadah itu dan air dan urin. Ya. Selalunya secara umum sampel diambil. Kalau urin sepatutnya oleh pegawai perubatan. Ni nak kena ajak undang-undang kriminal ni lambat juga ni. Tapi secara umum lah ya, pengambilan peringkat pertama ada pengambilan sampel ya, dan ada proses pemeteraian, proper sealing of the evidence atau bahan itu. Kemudian proses penghantaran sampel itu ke makmal analisa kerajaan. Lepas itu ada proses penganalisaan dan penemuan sampel dengan izin the findings of the sample. Laporan bertulis selalunya dilakukan oleh pegawai analisa ya, dan kemudian penghantaran laporan itu kepada pegawai penyiasat beserta dengan baki sampel. Selalunya apa yang berlaku sepaham saya ialah kalau katakan jumpa dalam satu beg, dia analisa sikit saja, yang lain tu dia tak analisa, jenuh dia analisa, takut dia pula mabuk high pula kan. Tapi kalau ada beberapa bekas, dia akan sampel setiap bekas ya, takut nanti bekas ini memang dadah, yang satu lagi mungkin ketum di bawah atau racun. Saudara Boha dia faham sangat. Dan mungkin juga satu lagi serbuk biasa. Jadi setiap bekas yang ditemui akan dianalisa, melainkan kalau hanya satu bekas ditemui, dia tak analisa semua ya. Tetapi selalunya kita akan mencabar proses pengambilan bukti dan penganalisaan. Kerana itu saya sambung balik yang tadi, perlu penafsiran yang jelas tentang status pegawai sains ini. Kalau dulu pegawai perubatan ada tafsirannya di bawah Section 2, pegawai polis juga, pegawai kastam pun ada penafsiran dia yang jelas. Jadi kena ada tafsiran jelas dan sepatutnya dilakukan bersesekali dengan kemasukan subsection yang baru ini dan tidak dibuat berasingan. Isu yang kedua yang ingin saya sentuh berkaitan ialah di bawah Section 31A, ini berkaitan ya, di bawah Section 31A kurungan 1A, yang ini kurungan 1AA, yang ini 1A sebelum itu, ada peruntukan pengambilan sampel urin oleh anggota polis atau pegawai polis sekurang-kurangnya berpangkat sarjan dan juga pegawai kastam yang berkaitan ya. Ada kes kastam, ada kes polis. Persoalan kita ialah, adakah pegawai polis ini yang ditafsirkan di bawah Section 31A kurungan 1A ini layak dikategorikan sebagai pegawai sains sekiranya dia punya kelayakan? Pertama itu. Atau orang-orang yang bertindak di bawahnya. Bertindak di bawahnya maksudnya bertindak di bawah pegawai sains itu, adakah boleh dikategorikan sebagai orang yang dibenarkan mengambil sampel sekiranya berlaku ketiadaan pegawai perubatan sewaktu pengambilan sampel. Ini terkandung di bawah Section 31A kurungan 1A. Ini juga penting untuk kita lihat kerana kita tidak mahu nanti sampel urin yang diambil dicabar di mahkamah. Berlaku kes-kes terutamanya yang melibatkan Section 12 ya, 12.2, 12.3, 12.4. Sampel urin yang diambil kita cabar di mahkamah dan didapati tercemar kerana pertama diambil secara tidak betul, kedua diambil oleh orang yang tidak betul, ketiga proses pemeteraian, the sealing of the evidence dengan izin juga berlaku dengan tidak betul, hingga pencemaran kepada sampel biologi yang diambil. Ini penting kerana banyak kes-kes pendakwaan yang gagal akibat kesalahan teknikal yang kecil ini. Isu yang ketiga ialah, perlukah kehadiran fizikal atau physical presence pegawai sains ini semasa proses pengambilan sampel biologi? Section 31.1 kurungan 1A ada memberikan peruntukan kuasa kepada pegawai polis di atas pangkat sarjan dan pegawai kastam untuk situasi di mana ketidakbolehan atau ketidakhadiran pegawai perubatan di waktu yang munasabah.
Saya bangkitkan perkara ini ialah bagi sekali lagi untuk mengelakkan isu-isu kecil dan bersifat teknikal seperti pencemaran bahan bukti atau tampering with the evidence berlaku. Peruntukan di bawah Seksyen 31A-1A sering dicabar oleh pasukan pembelaan kerana proses pengambilan sampel itu dilakukan secara sambil lewa. Dengan kemasukan seksyen baru ini mungkin boleh membantu, tetapi sekiranya tafsiran kepada pegawai sains itu tidak diberikan, mungkin ianya akan terus menambah kekeliruan di dalam proses pendakwaan. Saya dah sebut tadi, terima kasih Yang Berhormat kerana tanya saya tentang proses. Saya tak payah nak sebut sekali lagi. Satu lagi perkara, isu yang kelima yang saya ingin sentuh ialah pindaan ini tidak menyentuh tentang kebolehterimaan keterangan lisan atau laporan bertulis dari pegawai sains yang dimasukkan di mahkamah. Kalau pegawai perubatan ada peruntukan dia, tapi dalam kes ini, dalam peruntukan pindaan yang baru ini tidak ada. Sepatutnya ada satu section atau subparagraf yang menyatakan bahawa sebarang keterangan yang diberikan oleh pegawai sains yang digaji oleh kerajaan ini boleh diterima sebagai benar di mahkamah. Ini kena ada. Kalau dapat dipertimbangkan lagi oleh kementerian ataupun pegawai yang melakukan draft ini. Tan Sri yang dipertua, akhir sekali saya mohon penjelasan tentang pindaan yang terakhir, bukan yang tentang penomboran, tentang Seksyen 37A baru ini, Applications of Presumptions atau dipanggil tanggapan. Di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952, peruntukan tentang anggapan ini terkandung di bawah Seksyen 37 Akta ini, Akta 234. Dia ada 11 subsection A hingga K. Saya mohon penjelasan daripada Timbalan Menteri tentang sumber-sumber lain yang boleh dianggap sebagai anggapan di bawah undang-undang yang sama, Undang-Undang 234, dan juga undang-undang bertulis yang lain seperti mana yang dinyatakan di bawah subsection baru ini. Saya rasa itu saja yang ingin saya sentuh. Saya mohon sedikit penjelasan supaya bila kita lakukan pindaan ini, ianya tidak terus menyebabkan banyak kes-kes kerajaan sama ada tertangguh ataupun tewas di mahkamah kerana isu-isu teknikal. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Minta maaf.